Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung bab baru iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Nutrisi ialah pemakanan. Saya rasa ini bukan tajuk baru. Kamu ada asas ini, sekolah rendah, sekolah menengah. Okey, kenapa makanan? Okey, sebab zaman sekarang ini makanan semakin maju dan banyak penyakit-penyakit yang melibatkan makanan. Okey, dalam bab ini kamu akan belajar berkaitan dengan nilai kalori iaitu tenaga dalam makanan, pemakanan dalam tumbuhan dan juga teknologi yang berkaitan dengan makanan. Okey, kalau kita lihat makanan, okey, seperti yang kamu belajar dulu, ada 7 kelas makanan. Okey, apa dia? Okey, seperti dalam gambar raja ni ada pelawas. Okey, pelawas ni apa dia? Maksudlah sayur, buah-buahan. Di dalam pelawas ini banyak fiber ataupun selulosa. Jadi pelawas ini fungsinya memudahkan kita untuk buang air besar. Pelawas supaya senang. Jadi kalau kekurangan pelawas, maka orang itu akan sembelit, susah mau buang air besar. Okey, mineral. Okey, mineral ini garam. Itu sebabnya buah, sayur, ada rasa, ada masin, masam, kelat, pahit, semua itu adalah mineral. Okey, dan mineral ini banyak gunanya untuk menjaga kesihatan. Contoh besi, kalau besi untuk buat darah, kalsium dengan fosforus untuk buat tulang. Vitamin. Okey, vitamin juga banyak di dalam makanan, khususnya buah dan sayur-sayuran. Okey, vitamin contoh yang biasa kamu dengar vitamin C, vitamin D, vitamin K. Sama aja fungsinya menjaga kesihatan. Next, lemak. Lemak ada beberapa fungsinya, tapi fungsi utamanya ialah sebagai tenaga simpanan. Kenapa? Kalau berlaku kebuluran, kekurangan makanan, lemak akan digunakan. Itu sebabnya masa bulan puasa kita boleh bertahan tidak makan. Ada orang bila puasa dia makin kurus. Kenapa? Sebab lemaknya berkurangan. Okey, jadi kalau orang gemuk ini dia tahan lama. Kalau berlaku kebuluran ke atau sesat di hutan, dia paling tahan lama, dia paling lambat mati sebab banyak stok makanan. Air. Okey, air penting. Soalnya kalau kita tidak minum air, dalam 2 hari sahaja kita akan mati. Tapi kalau tidak makan boleh tahan 1. Karbohidrat. Karbohidrat ini roti, ubi, beras, kacang. Okey, hasil-hasilan tumbuhan. Fungsi utamanya ialah sebagai sumber tenaga. Daging. Okey, daging ada dalam telur. Okey, bukan daging, protein dalam daging. Ayam, ikan dan lain-lain. Protein fungsinya sebagai untuk tumbuh besar dan menggantikan tisu-tisu yang rosak atau mati. Kalau dalam keadaan kekurangan makanan yang amat teruk, kebuluran, protein pun akan digunakan sebagai tenaga. Itu sebabnya kalau kawasan berlaku kebuluran atau masa puasa, badan kita akan kurus. Kenapa? Sebab otot kita, protein kita juga dicerna oleh badan untuk memenuhi keperluan tenaga. Okey, next. Apa berlaku kalau kekurangan nutrien? Itu kita panggil malnutrisi. Okey, malnutrisi. Jadi akan membawa kesan-kesan atau penyakit-penyakit tertentu. Okey, contoh ini paling senang ialah begu. Okey, ini kelenjar tiroid.
yang menghasilkan hormon tiroksina. Jadi bila tiada iodin, bila kekurangan iodin, maka kelenjar tiroid ini akan membengkak. Itu sebabnya kalau kamu tengok garam yang ada di rumah tu, ada ditulis perkataan tu, garam beriodin. Tujuannya untuk mengelakkan penyakit. Seterusnya kita lihat apa berlaku kalau kekurangan vitamin C. Vitamin C ya. Jadi kalau kekurangan vitamin C, antara masalahnya kita panggil scurvy, SKURVI. Apa dia? Kalau kamu tengok gusi berdarah, kadang-kadang dia ada radang, bengkak, bernanah. Ini tanda-tanda kekurangan vitamin C. Jadi makan banyak buah-buahan, terutama yang masam-masam. Scurvy. Seterusnya rickets. Rickets ini apa berlaku? Tulang itu membengkok. Kalau kamu tengok tulangnya tidak lurus, membengkok. Tengok, bukan saja manusia, kambing. Itu sebabnya kalau kita ternak haiwan, antara yang kita kena beri ialah garam, supaya haiwan ini tidak mengalami masalah penyakit macam kita. Sebab haiwan, terutamanya mamalia, sama cirinya dengan kita. Jadi kalau kita perlukan kalsium dengan fosforus, dengan vitamin D untuk tulang, haiwan pun perlu juga. Kamu tengok adik-beradik ni, ini normal. Yang ini okey. Yang tengah ni okey. Yang dua ni rickets. Kamu tengok, ini melengkung keluar, bengkok keluar, ini bengkok ke dalam. Rickets. Next. Anemia. Kalau kamu perhatikan, tangan ini pucat. Kenapa? Kurang darah. Boleh jadi kuantiti darahnya kurang, boleh jadi juga darahnya kurang hemoglobin. Hemoglobin inilah yang memberikan warna darah kita warna merah. Dan hemoglobin itu dibuat dari ferrum, besi, ion besi, untuk pembentukan sel darah merah yang normal. Jadi bagi orang-orang yang ada masalah ini, doktor akan bagi pil ferrum ataupun disuruh banyak makan hati ataupun bayam merah. Merah itu menunjukkan kehadiran ferrum yang banyak. Orang anemia ini dia mudah pitam kalau buat aktiviti aktif sebab kurang darahnya. Jadi kurang oksigen diangkut ke dalam badan. Seterusnya kwashiorkor. Kwashiorkor ini biasa melanda kanak-kanak di Afrika sebab banyak kes-kes kebuluran. Jadi oleh budak-budak ini makan juga tapi banyak makan karbohidrat. Jadi mereka kekurangan protein, kurang daging. Digurunkan, susah mau cari ikan, susah mau cari telur. Haiwan pun kurang. Yang banyak kamu tengok di TV itu di hutan, kawasan perlindungan, safari. Jadi bila kekurangan protein, kalau kamu perhatikan hatinya membengkak, perut membengkak. Perut yang membengkak ni gara-gara hatinya membengkak. Membesar. Kenapa membesar? Sebab kekurangan protein. Tapi orang kita ni besar bukan sebab kurang protein, tapi berlebih makan. Boroi. Boroi bukan kwashiorkor. Dan yang terakhir untuk gizi seimbang ini, mana? Ini dulu. Satu lagi dipanggil marsamus. Marsamus ini kekurangan makanan yang teruk. Biasa berlaku di negara-negara miskin. Kanak-kanak tidak ada makanan. Kalau tadi itu ada makanan tapi kurang protein. Itu kwashiorkor. Ini semua makanan dia kurang. Kamu tengok, otot di kakinya pun hampir tiada. Kalau pernah ada mungkin diurai. Kamu tengok pahanya. Kesian. Ini kita panggil marsamus.
Oke, seterusnya kita lihat konsep pinggan sihat Malaysia. Apa dia? Oke, kita kena ambil suku piring nasi, suku piring protein, tidak kisahlah daging, ayam, ikan, telur. Oke, separuh lagi sayur dan buah-buahan. Tetapi realitinya di dalam diet kita sehari-hari, ini jarang sekali. Terutama kalau budak-budak kecil. Budak-budak kecil ni allergic sikit makan sayur. Okey, jadi itu sebabnya di Malaysia ini banyak gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Contoh obesiti, stroke, kencing manis, tekanan darah tinggi, serangan jantung. Kenapa? Sebab makanan kita tidak seimbang. Itu sebabnya subtajuk ini dipanggil gizi seimbang. Okey, suku-suku separuh. Ini konsep pinggan sihat Malaysia yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.